Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati, mudahkan matematik anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Mahaya selaku moderator pada hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta khusus. Selamat datang ke sesi perkongsian ilmu pada kali ini. Program ini dianjurkan oleh PROSPEN, Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman, dan dengan tajuk analisis SPSS. Okey, tujuan kita mengadakan analisis dan tajuk pada drama kita pada hari ini adalah untuk membudayakan penyelidikan dan inovasi, terutamanya sebagai kumpulan sokongan kepada pensyarah yang sedang melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana dan PhD. Hari ini kita ketengahkan dua orang penceramah yang berpengalaman, iaitu Dr. Hajah Nurhayati Mat Ali, pensyarah cemerlang matematik, dan juga Dr. Rahimawati Abdul Rahim, pensyarah akademik dalam bidang sains. Untuk pengetahuan semua, pelaksanaan kursus kita ni mengambil masa selama 2 jam. Slot pertama adalah berkaitan analisis deskriptif yang akan dikendalikan oleh Dr. Rahimawati selama 30 minit. Dan slot yang kedua adalah analisis inferensi yang akan dikendalikan oleh Dr. Hajah Nurhayati selama 1 jam. Dan kita akan buka sesi Q&A selepas selesai kedua-dua slot. Okay? Dan kita akan bagi masa selama 20 minit lah jalankan. Dan untuk tidak membuang masa, saya menjemput Dr. Rahimawati untuk menyampaikan slot yang pertama, analisis deskriptif. Dr. Rahimawati, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terlebih dahulu kami mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan ke kursus ataupun bengkel aplikasi SPSS untuk menganalisis data kuantitatif. Sebagaimana yang dinyatakan oleh moderator sebentar tadi, slot saya adalah untuk analisis deskriptif, yang mana saya akan mulakan dengan pengisian data ke dalam template SPSS. Jadi bagi anda ataupun tuan-tuan yang belum pernah mengisi data, jadi tuan-tuan bolehlah melihat kaedah ataupun cara yang akan saya tunjukkan secara satu persatu lah bagaimana untuk mengisi data dalam template SPSS. Jadi tuan-tuan yang akan menggunakan SPSS perlulah untuk install SPSS terlebih dahulu, dan barulah tuan-tuan boleh menggunakan aplikasi ini di dalam komputer masing-masing. Jadi saya akan share lah template kosong dan bagaimana cara untuk mengisi data di dalam template tersebut. Tuan-tuan boleh lihat skrin, pada skrin boleh nampak tak? Saya akan tunjukkan SPSS ni template kosong. Bila kita buka template ni, template yang kosong ni, jadi kita boleh lihat di sini ada yang open and existing data source, atau sama ada yang memang ada di sini, yang memang kita dah ada data, ataupun kita nak isi data yang kosong, template yang kosong yang belum ada data. Jadi kalau kita tak ada data lagi, kita tekan OK, maka akan terpapar. Boleh. So ini adalah template yang kosong. Jadi kita akan mula untuk mengisi apakah pemboleh ubah yang ada di dalam soal selidik yang kita takbir kepada responden. Sebagai contoh, katalah kita nak isi data-data demografi.
Okey, ini adalah contoh soal selidik demografi ya untuk mendapatkan data tentang latar belakang responden. Okey, jantina, umur, pengalaman, kelulusan akademik. Okey, biasanya bagi data-data yang ada banyak variable yang ada banyak nilai, kita julatkan. Okey, kita julatkan. Misalnya kalau umur ni ada pelbagai tahap umur, jadi kita julatkan kepada beberapa tahap umur yang kita boleh nomborkan untuk memudahkan responden mengisi maklumat dan juga untuk memudahkan kita mendapatkan membuat analisis data kita nanti. Kalau jantina ni biasanya kita ada dua lah, lelaki perempuan. Jadi kita boleh nomborkan misalnya satu untuk lelaki, dua untuk perempuan atau sebaliknya. Sebab ni hanyalah untuk menomborkan sahaja. Okey, kalau umur kita boleh buat juga julat, misalnya julat bagi 10 tahun macam tu. Kalau pengalaman mengajar kita boleh julatkan juga, ikutlah tahap yang kita nak gunakan di dalam kita punya kajian. Okey, jadi kita akan masukkan variable-variable tadi ke dalam paparan untuk variable view. Okey, kalau data view ini adalah paparan untuk kita memasukkan data bagi setiap variable yang telah kita namakan di dalam paparan variable tadi. Okey, so kita start dengan variable view lah. Okay. Biasanya untuk variable yang pertama, okey, kita boleh masukkan ID. ID ni sebenarnya memudahkan kita untuk mengenal pasti responden punya kita kata apa tadi, jawapan responden tadi. Okey, bila kita dapat balik jawapan daripada responden, biasanya kita akan tandakan ataupun kita akan letakkan kita cakap ID lah untuk kita mudah untuk kita trace jawapan daripada yang diberi oleh responden. Jadi biasanya kalau yang pertama kita letakkan ID. Okey, bila kita letakkan name dekat sini, okay, ID, so nanti akan keluarlah semua yang ada ni type, with, decimal. Okey, dan biasanya kita akan letakkan numeric ya. Numeric ni untuk nombor lah. Jadi kalau yang lain-lain tu tidak kenaan. Okey, ini adalah kelebaran yang akan menunjukkan berapa banyak data yang kita akan, nombor yang kita akan masukkan. Okey, kalau banyak nombor tu biasanya width kita lagi banyak lah. Okey, kemudian decimal. Misalnya kita ada nombor bulat saja, jadi kita letakkan kosong. Okey, kemudian label ialah apa yang akan keluar sekiranya bila kita run nanti. Kita akan dapat graf ataupun histogram dan sebagainya, jadual. Jadi itulah nama yang akan keluar pada jadual ataupun graf kita. So kita kena labelkan betul-betul lah macam mana yang kita nak nama apa, nak huruf besar atau huruf kecil. Jadi macam ID ni biasanya kita tidak nilai, tak apalah kita tinggalkan sebagai ID. Okey, untuk values, sekiranya kita hendak labelkan value kita, tapi macam ID ni tak apa, dia tidak kita perlu labelkan. Nanti saya akan tunjukkan yang berikutnya lah bila kita perlu labelkan. Missing ni sekiranya ada data yang tidak diisi. Okey, tak apa, yang ni pun tak akan diterangkan sebab dia pun mengambil masa yang agak panjang. Jadi kita anggap untuk kali ni semua data itu diisi. Okey, kemudian kolom. Kolom ni ialah lebar untuk data view kita nanti. Yang ni data view, saya klik dekat data view, dia akan keluar macam ni kan, variable ni. Ini dia punya lebar dia. Sebab kalau kita ada banyak item yang kita nak isi, kalau kita gunakan kolom yang lebar, nanti dia akan mengambil ruang yang sangat besar. Okey, jadi bergantung kepada berapa panjang data itu. Okey, kalau takat nombor macam 1-2 nombor tu, tak perlulah kita gunakan kolom yang besar. Jadi kita kecilkan kat sini cukuplah, misalnya 4 contohnya kan. Okay. Kemudian align ni kita nak letak dekat tepi tengah, kalau selalunya center lah di tengah. Okey. Dan kemudian measure ni adalah skala pengukuran. Untuk skala pengukuran pun saya tak boleh nak cerita dengan panjang sebab ini pun dia ada tajuk yang lain lah. Tapi normally untuk nombor biasa kita boleh gunakan scale, kita boleh gunakan nominal,
Sebab kalau kita guna nominal ni biasanya kita just nak labelkan nombor saja. Kita tak akan buat analisis untuk mean dan sebagainya. Okey. Jadi kita pergi kepada yang kedua. Kalau kita tengok di sini, tadi ID kan, ID ialah selalunya kita letak nombor kat sini lah. Bila kita dapat balik jawapan tu, kita letak nombor dekat sini untuk mudahkan kita numberkan jawapan daripada responden tu. Okey. Yang kedua jantina. Okey, kalau jantina kita tengok di sini. Okey. Katalah kita letak di sini jantina. Yang name dekat sini untuk kita saja. Okey, name di sini untuk kita saja. Tapi label dekat sini yang akan keluar nanti. Okey, label. Jadi katalah kita nak letakkan di sini sebagai jantina responden pun boleh, jantina pun boleh, jantina pelajar pun boleh. Bergantung kepada kita lah. Katalah saya nak letak jantina responden lah kiranya. Boleh juga. Yang ni akan keluar nanti. Okey, pada graf kita ataupun pada jadual kita. Okey. Jadi so type kita numerik juga sebab kita akan nomborkan. Kita takkan letakkan sama ada lelaki atau perempuan, tapi kita akan nomborkan 1 mewakili lelaki, 2 mewakili perempuan atau sebaliknya. Okey, desimal ni kita tak ada titik perpuluhan. Okey, di sinilah value. Ini adalah nilai yang kita akan masukkan daripada data yang kita dapat daripada responden tadi. Jadi kita kena tetapkan apakah value bagi label kita. Katalah jantina ini dia ada label lelaki dan perempuan. Okey, jadi katalah saya letak perempuan, 1 untuk perempuan contohnya lah. Boleh juga sebaliknya. Kita tekan value 1, kita letakkan label, kita type label dan kita kena tekan add dekat sini. Bila tekan add baru dia keluar. Okey, kalau kita tak tekan add, nanti kita tekan OK saja, kita tak tekan add, nanti value tu tak keluar di ruangan ni. Okey. Sekarang value yang nombor yang kedua mewakili jantina lelaki. Okey, tekan add. So dia keluarlah. Okey, perempuan lelaki. Lepas tu kita pun tekanlah OK. Bila kita tekan OK, nampak tak dekat sini? Dekat sini nilai yang kita letak tu nanti telah memberikan kepada kita apakah label yang diwakili oleh nilai tersebut. Okey. Kemudian kolom ni sama jugalah, tak perlulah panjang. Kemudian kita akan letak line itu, biasanya nombor tu duduk di tengah-tengah, dan yang ini ni biasanya dia adalah nominal saja sebab kita tak akan cari mean lah untuk jantina. Okey, kita just nak record saja dari segi percentage dan juga frekuensi, berapa banyak dan berapa peratus. Okey, begitu jugalah dengan yang lain, misalnya katalah yang di sini apa dia? Umur. Okey, umur 21 hingga 30. Okey. Saya tunjukkan satu je, nanti lain tu nanti tuan-tuan boleh tengok cara yang samalah. Okey, katalah di sini umur ya. Okey, yang ni pun numerik juga. Lepas tu tak ada desimal lah untuk umur. So ini kita letak umur. Nak letak umur boleh, nak letak umur responden pun boleh. Itu bergantung kepada label yang kita nak di-generate nanti. Okey, so di sini sama juga. Katalah kita letak value 1 ni untuk umur ikut yang ada dalam kita punya soal selidik tadi. Okey, katalah saya pun lupa. Contohnya 31 hingga contohnya 20 hingga 29 tahun. Katalah yang ini yang ada dalam kita punya soal selidik tadi. Kemudian nombor 2 mewakili tahap umur 30 hingga 39 tahun. Okay, kita pun add kat sini. Nombor 3 mewakili 40 hingga 49 tahun. Kita pun add. Kemudian nombor 4 mewakili 50 hingga 59 tahun. Okey. Katalah ini saja tahap umur yang kita bagi kepada responden kita, maka mereka akan isi yang inilah. Okey, biasanya kalaulah kata tengok-tengok kita dapat responden yang umur lebih daripada ni, jadi mungkin umur dia tak ada dalam ranking ni, kadang-kadang dia akan tinggal kosong.
Yang dia tinggal kosong tu nantilah kita akan rekod dia sebagai missing value. Tapi yang itu pun tak boleh diterangkan di sinilah. Yang tu mungkin label yang lebih lagi untuk tahap yang lebih advance lagi lah. Okey. Jadi kita pun tekanlah okey. Bila kita tekan okey, maka dia akan letak masukkan di dalam ruangan ini. So begitulah yang kita akan buat sama macam yang tadi tu. Okey, center, dan ini sebenarnya adalah nominal juga sebab nombor tu 1, 2, 3 tu bukanlah umur sebenar, dia hanyalah nombor ataupun value yang kita bagi untuk mewakili data-data kita itu. Okey, jadi bila kita dah ada variable-variable ni, maksudnya kita dah masukkanlah pendapatan lah whatever yang kita takbirkan tu dalam soal selidik kita. Kita pun mulalah mengisi data view, nampak tak? Keluar di sini ID, keluar jantina, keluar umur. Kalau kita ada lagi variable yang lain, maka akan wujudlah dekat sini pendapatan, tahap pendidikan dan sebagainya ikut dalam variable view. Ni bila kuning kat sini maksudnya dia tengah tunjukkan data view. Data view ni kita akan masukkan data. Okey. Jadi kita pun katalah kita ada 20 orang responden yang kita dapat dan kita nak key in. Jadi kita pun key in lah ikut soal selidik yang pertama. Katalah kita dah label dekat ID kita tu. Kita labelkan ID kita tu misalnya 101 contohnya. Okey, 101 ni jantina dia tanda sebagai 1. Okey, tadi 1 perempuan kan, 2 lelaki. Okey, umur. Katalah umur tu dia tandakan sebagai 2. Sebab umur dia 35 tahun. Jadi dia tanda sebagai 2. So kita masukkanlah data ni. 2 dan yang lain tu kita tengok apa yang dijawab dalam soal selidik itu. Kemudian responden yang kedua, pada soal selidik dia kita tandakan sebagai 102. Okey, katalah dia itu lelaki dan umurnya 22 tahun. So masukkan data 1 lah kan, ikut yang kita dah kodkan tadi. Gitulah seterusnya sehinggalah kita ada 20 orang responden ataupun 20 jawapan yang kita dapat. Misalnya ni 120 kita nomborkan. Okey, jadi kita dah masukkan, nanti kita akan dapatlah data-data dekat sini. Okey, jadi saya adalah contoh demografi yang saya dah isikan. Data saya ada contoh demografi yang saya dah isi. Contohnya yang inilah, ini data saya sendiri. Yang mengandungi maklumat tentang jantina, bangsa, pekerjaan, pendapatan. Yang ni label ni saya tak labelkan, jadi saya labelkan pekerjaan di sini. Kemudian yang pendapatan ni saya labelkan pendapatan. Okey, kalau pendapatan ni misalnya saya labelkan ni, kalau 1 tiada pendapatan, kalau 2 kurang daripada 1,500 dan sebagainya. Ni cara, ini data yang saya punya, yang saya dah labelkan. Okey, dengan cara yang sama tadilah. Okey, begitu. Jadi ini bila dah siap variable, kita pergi kepada data view. Ni data yang saya dah masukkan. Okey, jadi semua ni data-data saya. Okey, ini demografi. So sekarang saya nak tengoklah apakah frekuensi ataupun peratusan responden, latar belakang responden saya dari segi jantina, bangsa, pekerjaan, pendapatan. Hak ni tak sama dengan yang saya buat tadi nah. Hak tadi tu saya buat untuk contoh. Yang ni data yang sedia ada. Okey, data saya untuk soal selidik saya sendiri. Jadi bila kita nak analyse dekat sini, kita tekanlah analyse. Okey, kemudian kita pergi kepada descriptive statistic sebab kita nak describe latar belakang responden kita. Kemudian kita pergi kepada frekuensi. Okey, bila kita pergi frekuensi, kita tak maulah ID, tak mau kan, kita tak mau tahu kita jantina. So kita klik satu, kita post, tekan ni dia akan main sini. Yang ni ialah apa yang kita nak analyse kan. Data tu dia akan keluar kat sini. Kalau semua kita nak bawa copy, so kita klik yang ini, kemudian dekat kita punya keyboard ada shift, kita tekan shift dan kita tekan arrow ke bawah supaya masuk semua, dan kita terus post saja, tak payah buat satu persatu. Okey, yang satu persatu ni kalau kita memilih variable tertentu saja untuk kita analyse. Okey,
Kemudian kita tengok chart lah. Carta apa yang kita nak. Biasanya kita nak bar chart. Nanti dia akan keluar carta lah. Mungkin kita nak histogram, terpulang lah. Okay, kemudian dia pada chart kita tu sama ada kita nak frekuensi ke percentage, terpulang kepada kita. Okay, kalau kita nak frekuensi, dia akan keluar frekuensi. Kalau kita nak percentage, kita akan analyse sekali lagi untuk dapatkan carta untuk percentage. Okay, bila kita dah klik, kita tekan continue. Okay, bila kita tekan continue, kita pun tekanlah OK. Okay, nampak tak di sini ada display frequency table. Okay, bila kita tekan kita unclick kat sini, maksudnya frequency table tu kita takkan dapat. Kalau kita nak frequency table, kita kena tekan ini. Kemudian tekan OK. Okay ya. Kita lihat pada output. Bila kita dah tekan OK tadi, dia akan keluar paparan ni. Okay, nampak ni? Ini adalah output kita lah selepas kita dah analyse. Jadi di sini kita ada frequency table yang kita cakap tadi lah, jadual frekuensi. Okay, lelaki berapa orang, berapa persen daripada keseluruhan responden, perempuan berapa orang. Itu semua ada dekat sini. Okay, ingat tadi saya dah sebut tadi bahawa label itu dia akan keluar kat sini lah. Okay, ini nama yang kita namakan variable kita. Ini label dia, perempuan, lelaki. Okay, di sini pula bangsa. Okay, tadi saya letakkan bangsa Melayu, Cina, India. Kemudian ini adalah frekuensi dan percentage daripada keseluruhan responden. Ini adalah pekerjaan. Okay, ini data yang saya masukkan tadi ya, yang saya tak tunjukkan lah kepada tuan-tuan tadi. Ini data yang sedia ada. Okay, sebegitulah frekuensi table, kita boleh dapat frekuensi dan juga percentage. Okay, bila kita tengok pada bar chart kita, carta bar dia akan tunjukkan jugalah graf untuk mewakili frekuensi. Sebab tadi saya tekan untuk frekuensi. Kalau saya tekan untuk percentage, kita kata nilai-nilai di sini akan mewakili percentage. Okay, begitu. Jadi yang ini kita boleh ambil, katalah kita nak guna data ataupun graf ini untuk kita pindahkan ke dalam report kita. Katalah kita buat report dalam Words, jadi kita copy paste saja. Kalau nak copy paste, kita klik. Bila kita klik, dia keluar empat segi ni kan. Jadi maksudnya kita boleh tekan sajalah copy. Okay, bila kita dah copy, sekejap lagi kita buka Words kita. Kita paste saja. Jadi kita akan dapat data ini ataupun output ini di dalam kita punya laporan tadi yang kita nak tulis tu. Okey. Jadi ini output kita. Okey, so saya keluarkan output ni. Okey, ini untuk demografi. Okey, sekarang saya akan tunjukkan sedikit data yang mewakili soal selidik. Katalah saya ada soal selidik sikap contohnya. Okey, soal selidik sikap yang mana ada beberapa item yang kita minta responden untuk mengisi sama ada beliau setuju atau tidak dengan item tersebut. Jadi kita gunakan skala Likert. Okey, yang mana item-item responden akan milih lah sama ada dia sangat setuju atau tak pasti atau tak setuju, sangat setuju, tak pasti, tidak setuju atau sangat tidak setuju. So ada 5 skala di sini. Jadi kita akan masukkan skala ini dalam variable kita supaya boleh kita boleh masukkan data nanti berdasarkan apakah tandaan kepada yang ditanda oleh responden. Okey, jadi saya ambil contoh katalah kita buka yang baru. Okey, kita buka new. Bila kita buka new data set ni, dia akan keluarkan yang kosong lah. Jadi kita buat macam tadi lah, variable, kita tengok kepada variable view dulu. So katalah yang pertama tu ID. Okey, untuk variable kosong, center. Kemudian ini ID sajalah untuk kita catatkan nombor siri pada soal siri yang kita dapat. Okay, katalah yang pertama tadi, yang ni kita ambil berdasarkan ni lah.
Ni. Okey, katalah ini item yang pertama. Saya labelkan sebagai S1. Item kedua saya label sebagai S2. Okey, dan seterusnya. Jadi di sini variable yang pertama S1. Okey. Yang ni sebagai sikap kita kata sikap. Okey, itu nama. Kemudian kita akan letakkan dalam mewakili nombor, kita tak guna, kita tak eja lah sangat setuju ke tak setuju ke, kita akan wakilkan dengan nombor dan dia nombor bulat. So di sini kita akan label sikap ni sebagai katalah S1. S1 ni diwakili item yang pertama. Okey. So di sini kita akan letakkan nilai kepada pilihan jawapan tadi. Katalah 1 akan mewakili sangat tidak setuju. Okey, kita tekan add. Okey, 2 akan mewakili tidak setuju. Okey, kita tekan add. Okey, kemudian 3 mewakili tidak pasti. Okey, tekan add dan seterusnya lah. 4 akan mewakili sangat setuju. Yang kelima mewakili sangat yang keempat mewakili setuju. 5 mewakili sangat setuju. Okey, saya tak tunjukkan semua sebab masa. Jadi di sini dia akan keluar lah value kita tadi, dan di sini kita boleh gunakan dia sebagai scale. Kita letakkan scale di sini sebab untuk yang ini kita akan cari mean dan sebagainya. Kalau kita letak nominal, kita tak boleh cari mean, kita hanya mencari frekuensi saja. Okey, kalau cari mean, frekuensi dan sebagainya, kita kena letak scale. Scale ni dia boleh katakan dari segi skala ni dia duduk di atas kali. Okey, yang paling tinggi, yang mana kita boleh buat banyak analisis ke atas data tersebut. Okey, kemudian katalah kita dah masukkan semua item kita. Katalah yang ni sikap telefon. Tadi saya nak nambakan sebagai sikap satulah contohnya. Okey, yang ni sikap 2. Sikap 2 ni variable item yang kedua. So sama, kita buat benda yang sama. Cuma label ni kita kena bezakan lah. Tapi yang lain ni kita kena buat benda yang sama. Katalah dia pun benda value kita ni kita akan labelkan dengan label yang sama juga macam item yang pertama. Jadi kita copy saja. Bila kita copy, lepas tu kita paste. Maknanya sekali saja kita buat, yang lain tu dia akan ikut. Tak payahlah tiap-tiap satu item tu kita nak type benda yang sama. Kecuali sekiranya untuk item yang lain tu lain dia punya pilihan jawapan dia. Itu kita kena type semula. Okey? Bila kita dah ada variable ni, maka kita klik kat bawah ni data view, kita pun masukkanlah data-data ikut apa yang dipilih oleh responden kita. Item 1 dia jawab apa, item 2 dia jawab apa. Okey? Kita masukkan nombor berdasarkan pilihan jawapan. Okey, dan sama macam tadi, saya ada contoh yang sudah diisi lah. Misalnya untuk item saya tadi, semua item saya tak ID dulu variable yang pertama. Kemudian variable yang seterusnya ni semua saya namakan item kita, soalan kita. Soalan pertama, soalan kedua, soalan ketiga. Okey. Dan label. Okey. Saya letakkan label ni berdasarkan construct. Ya, bagi tuan-tuan yang dah biasa dengan instrumen soal selidik tu, kadang-kadang satu variable dia ada beberapa construct. Jadi untuk memudahkan saya analisis, saya labelkan. Misalnya soal selidik saya ni ada sikap saya tu ada 3 construct, iaitu suka, minat dan bimbang. Jadi saya labelkan ni sebagai item pertama untuk construct untuk suka, item kedua untuk suka tak di sini. Untuk minat, katalah soalan yang kedua tu minat. Jadi saya namakan, saya labelkan. Setengah-setengah soal selidik ini dia susun ikut konstruk. Misalnya item 1 hingga 3 konstruk yang sama. Konstruk yang seterusnya duduk pada item yang berikutnya. Tapi soal selidik saya ini dia letak secara random. Jadi saya kena label sendirilah. Yang ni apa yang telah macam mana saya tunjukkan tadi. Okey, dan kolom ni saya kecilkan sebab saya ada banyak soal selidik soalan sebenarnya. Okey, jadi ini apabila kita dah isi variable view kita, variable kita. Okey,
Jadi ni semua adalah soalan dalam soal selidik. Jadi tibalah masa untuk isikan data. Bila kita klik saja, sebelum kita masukkan data ni semua kosong lah. Okey. Jadi kita masukkan dulu ID sebab mudah untuk kita kesan sekiranya katalah kita tengok pada satu daripada ni ada nombor yang tak dimasukkan. So kalau kita nak cari senang. Kita tengok okey ID 111. So kita cari pada jawapan responden jawapan yang kita dapat tadi label 111 tu. Untuk mudah kita cek balik kenapa ada yang tak isi, lupa dan sebagainya, tak tahulah kan. Okey, jadi pada setiap satu item ini, okey dah dilabelkan dekat atas ni kan ikut variable kita tadi, kita pun masukkanlah data kita. Okey, sebagaimana yang kita dapat. Ada satu yang saya nak tunjukkan, sekiranya lah kita ada item yang negatif. Kadang-kadang dalam satu soal selidik itu, bagi konstruk yang sama, ada item yang arahnya positif, ada yang negatif. Misalnya dalam soal selidik ini, kita ada yang suka dapat belajar dengan senang. Ini semua arah-arah yang positif. Tapi ada yang kita ada item yang arah negatif. Misalnya saya tak baca, saya bosan, saya tak berminat. Jadi ini semua adalah item negatif. Jadi kalau kita tengok, katalah satu responden itu dia mempunyai sikap yang positif, tentu dia setuju dengan semua item-item itu. Jadi dia akan letakkan skala pilihan dia sangat setuju. Misalnya sangat setuju tu kita letak sebagai 5 kan. Jadi bagi item yang negatif ni dia mungkin akan letakkan sangat tak setuju. Sebab dia positif kan, so dia akan letak sangat tak setuju. Jadi bila kita analyse nanti kita akan dapat data yang mungkin tidak menggambarkan sebenarnya tentang sikap dia. Jadi macam mana cara kita nak kodkan supaya jawapan yang positif, yang negatif ini sebenarnya kita boleh bagi dia skala yang tinggi untuk menunjukkan bahawa dia sebenarnya mempunyai sikap yang berlawanan. Misalnya kalau kita tak baca, sebenarnya dia baca. Okey. Jadi kita pergi kepada data kita tadi, selidik sikap ni. Okey. Misalnya katalah item yang ketiga tadi. Item yang ketiga ni dia negatif. Okey, saya bosan, saya tak suka. Okey, jadi dia akan letakkan misalnya 1, 2. Okey, sebab apa? Dia menunjukkan bahawa dia tak setuju, bahawa dia tidak suka. Menunjukkan dia suka lah kan. So apa yang kita buat ialah kita pergi kepada transform, kita pergi kepada recode. Okey, recode maksudnya kita nak code balik. Recode ni dia ada dua. Satu recode into same variable, satu recode into different variable. Untuk recode into same variable, maksudnya nanti bila kita, okey katalah kita ambil item 3 S3 kan. S3 ni, kita tekan S3, kita hantar kat sini sebab kita nak recode untuk S3 sahaja. Okey. Nanti dia akan terus tukar dekat sini data kita sebab variable yang sama. Tapi katalah kita nak kekalkan pilihan responden tadi, kita supaya senang kita nak semak nanti, kita buatlah satu variable yang baru. Okey, variable yang baru. Kalau kita nak buat variable yang baru, kita kena tekan transform recode into different variable. Nanti dia akan keluar variable baru. Okey, katalah S3 ni kita hantar main sini. Okey, kita kena bagilah nama dia, katalah sikap 3. Okey, kita akan labelkan sebagai S, contohnya tadi kita ada S3, kita namakan S3A lah contohnya, nak bezakan bahawa ini adalah yang baru kan. Kita pun tekan change. Okey, maknanya S3 tadi ini adalah yang negatif. Yang baru, yang positif, yang data kita nak adalah sikap 3 ni. Okey, kemudian kita tekan all and new values. Okey, katalah value kita tadi, kalau dia letak 5, menunjukkan sebenarnya dia punya penilaian dia adalah 1. Dia adalah yang sebaliknya. So kita add kat sini. Okey, kalau dia jawab 4, jadi sebenarnya penilaian dia adalah 2. Kalau dia jawab sangat setuju, maksudnya penilaian dia adalah dia tidak setuju dengan statement itu. So kita pun tekan. So kalau 3 ni biasanya tak berubah lah. 3. Okay, kalau dia pilih 2, maksudnya dia adalah sikap dia adalah setuju. Kemudian kalau dia pilih 1 sangat tak setuju, dan sebenarnya value dia adalah tinggi lah untuk sikap tersebut. Tekan add, kita continue. So semua dah okey di sini. Okay, kita pun tekan okey. So kita tengok dekat sini,
dia keluar satu variable lah. Satu data yang baru iaitu data yang kita kod semula. Daripada sini nampak tak? Dia tekan 4 kat sini tapi sebenarnya sikap dia adalah sebaliknya. Barulah kita dapat semua item-item kita itu sama arah. Iaitu semuanya positif atau semuanya negatif, gantung pada kita. So ini kalau tengok macam kita tak maulah kedudukan yang macam ni dengan decimal dia, kita pergi variable view, kita boleh betulkan. Katalah nak betulkan dekat mana tadi, sini kan. Ni ada letakkan kosong. Lepas tu kita nak namakan sebagai sikap 3A contohnya. Kita namakan sikap 3A. Lepas tu tadi S3 suka 2 kan, suka 2A senang. Lepas tu yang ini samalah, kita copy, lepas tu kita paste. Lepas tu yang ni kita adjust sendirilah, semua yang kat sini sama seperti yang dekat atas ni. Barulah nanti kita akan dapat data yang elok. Macam tadilah, selalunya kalau kita punya data itu banyak, saya sarankan supaya kita letakkan ID dekat sini, senang untuk kita trace balik kalau ada apa-apa masalah pada jawapan ataupun pada data yang kita key in. Bila data dah isi, kita pun bolehlah analyze. Kita analyze, kita pergi kepada frekuensi tadi dan kita tengoklah, katalah kita nak masukkan semua sekali, semua tekan shift dan tekan arrow ke bawah, kita hantar semua. Kalau kita nak analyze construct demi construct, katalah construct demi construct, kita nak suka saja, kita nak analyze yang suka dulu, so kita hantar suka dulu. Suka 1, suka 2, suka 3, suka 4. Tadi suka 3 kita tak mau kan, sebab tu kan data kita adalah suka 2A tadi ni. Macam tu. Suka 2 kita hantar balik, kita ambil suka 3. Dan seterusnya lah semua yang suka tu. Lepas tu kita pergi kepada statistik, kita nak apa? Normally kita nak standard deviation, kita nak mean. Kalau kita nak median, mode dan sebagainya, kita klik lah. Kadang-kadang kita nak tengok taburan kita itu normal atau tidak, pencong ke tidak. Kemudian nilai ketesis, ni semua untuk analisis inferensi lah, tak apa, tekan saja. Lepas tu tekan continue. Lepas tu kita nak apa? Kita nak baca kan. Selalu kita nak frekuensi. Kalau nak percentage, tekan percentage. Kalau nak frekuensi, tekan frekuensi. Lepas tu kita pun tekan continue. Tekan OK. Bila OK, maka keluarlah jadual bagi suka. Dia akan keluar yang kita klik sajalah. Suka kan. Suka ke siuka ke ikutlah. Kemudian di sini jadual frekuensi dan di sini adalah carta bar. Dan kalau kata kita nak ambil data ini untuk kita masuk dalam laporan, kita klikkan. Bila dia dah ada kotak yang nak panah merah ni, kita pun tekan copy dan kita paste pada laporan kita nanti. Jadi saya rasa mungkin yang asasnya yang itu sahaja. Banyak lagi sebenarnya yang berkaitan dengan pengisian data di dalam SPSS, dan saya pun rasa kalau saya laju tu saya minta maaf kerana kesuntukan masa. Jadi saya kira saya boleh serahkan balik kepada moderator. Apa yang kurang di sini saya minta maaf banyak sangat. Teknikal ke dari segi penyampaian saya, semua saya minta maaf banyak. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Rahmawati di hadapan perkongsian tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah kita dapat bersama-sama diberi peluang dan ruang untuk menambah lagi ilmu yang berkaitan dengan analisis data kuantitatif menggunakan SPSS. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada moderator iaitu Dr. Mahaya, Dr. Rahmawati yang telah menyampaikan analisis data yang berkaitan dengan deskriptif. Terima kasih juga kepada pihak pentadbiran IPGM
IPG Kampus Darul Aman, dan juga kepada AJK Postpen IPG Kampus Darul Aman. Seterusnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang dapat hadir bersama-sama untuk menjayakan majlis kita pada hari ini yang berkaitan dengan analisis data menggunakan SPSS. Kita lihat dalam kajian inferensi ini, bagi kajian yang sains sosial, biasanya kita melibatkan populasi. Jadi kalau kita nak buat sesuatu kajian, takkan kita nak ambil populasi yang begitu ramai, ya, sampai puluh-puluh ribu orang. Jadi terpaksa kita buat sampel. Bila kita ambil sampel dan melakukan sesuatu analisis, kita boleh buat generalisasi, buat inference kepada populasi, dan dia bergantung kepada syarat-syarat yang ditentukan lah. Okey. Baik, jadi sebelum kita nak buat kajian inferensi ini, kita lihat seperti mana yang disebut oleh Dr. Rahimawati tadi. Kita perlu lihat skala kepada data kita. Okey, skala yang ada selama ini yang kita duduk belajar dah, skala nominal yang just untuk label. Contohnya 1 untuk lelaki tadi yang disebut, 2 untuk perempuan kalau jantina. Kalau bangsa, 1 Melayu, 2 India, 3 Cina dan seterusnya lah. Ya, itu yang dikatakan data nominal. Data nominal ni dia boleh untuk boleh menjalankan analisis deskripsi sahaja, macam frekuensi, peratus tadi yang kita telah sebut, ya. Kalau min memang tak boleh lah, sebab contohnya kalau jantina kita label sebagai 1 untuk lelaki, 2 untuk perempuan, dan kita boleh mencari min 1.5, tetapi apa tafsiran kita? Dia boleh cari min sebab dia nombor boleh cari min, tetapi apa yang kita nak describe dia, nak kata apa? Sebab tu data nominal kita tak cari min, dan tak boleh pun nak cari min. Okey, yang kedua, data jenis ordinal. Ordinal ni dia dalam bentuk ranking, kita kata. Macam contohnya 1 pengarah, 2 timbalan pengarah, 3 ketua jabatan dan seterusnya lah. Okey. Saya besarkan. Ada dekat skrin tak jelas. Okey, sekarang jelas tak? Jelas. Okey, terima kasih. Baik. Okey, data sela nilai tidak mutlak buat operasi matematik, contohnya markah peperiksaan. Untuk data yang sela ni, contoh markah peperiksaan, kalau murid kita mendapat sifar, tak semestinya dia tak tahu apa langsung. Itu bezanya dengan data nisbah. Data nisbah kalau umur adalah 0, bermaksud memang tak ada lah. Okey, jadi itu dua ni dia penilaian dia hampir sama, sela dan nisbah. Okey, baik. Seterusnya kita tengok ujian yang sesuai. Ujian ni yang selalu, okey, ada yang selalu kita tengok ada setengah dia tak dapat bezakan data jenis skala apa dan statistik apa yang sesuai. Sebab kalau kuantitatif ni dia melibatkan statistik, dan untuk statistik dia kena tengok skala yang sesuai. Okey, contohnya kalau dari nisbah dengan sela, statistik yang biasa yang kita gunakan ujian Z, ujian T, kemudian ANOVA, ya, ANOVA, ANCOVA, MANOVA dan seterusnya. Tapi kalau untuk ordinal ni dia hanya boleh gunakan untuk cari median, contohnya dari nilai tengah. Okey, tapi bagi data nominal, data nominal dia memang tak boleh cari secara kita kata di atas tadi tak boleh nak buat. Maka dia boleh gunakan kajian lain lah. So, dalam perbincangan kita pada hari ini, saya akan menyentuh tentang data nisbah dan data sela, ya, untuk kita lakukan kajian analisis kepada data yang berbentuk inferensi. Okey. Yang pertama. So di sini kita kalau kita lihat dalam sesuatu kajian, kita ada objektif, kita ada persoalan kajian,
Dan kadang-kadang kita ada hipotesis. Okay, bagi kajian yang melibatkan inferensi, hipotesis perlu ada. Okay, sebab setengah kes dia dapat wajib objektif dengan persoalan. Tapi kalau ada yang inferensi, maka kita kena masukkan hipotesis. Contoh, kita kena lihat pula apa tajuk kajian kita. Okay, tajuk kajian kita, kalau kita nak lihat, tajuk kajian kita adalah untuk perbezaan mean. Okay, kalau perbezaan mean, itu bermaksud kita nak kena uji 2 atau lebih mean. Kena faham yang itu. Okay. Biasanya kalau untuk uji mean ni kita uji untuk lihat perbezaan, dia ada 3 bentuk ujian yang kita boleh buat. Yang pertama, kita boleh buat one sample t-test. Okay, one sample t-test ni dia ada syarat dia. Okay. Yang kedua pula, dia ada independent t-test. Ya, dia tidak bersandar. Dan yang ketiga, dia ada paired sample t-test. So kita akan lihat satu persatu dulu untuk t-test. Di sini saya akan tunjukkan hipotesis sahaja. Sebab kalau dah tahu hipotesis, sudah tentu dah boleh tahu objektif dan juga persoalan kajian. Bila one sample t-test ni, data kita macam mana? Data kita tu mestilah bentuk sampel yang kita ambil daripada populasi. Okay. Maklumat populasi tidak diketahui ataupun nilai dia punya nilai N dia ataupun keseluruhan. So yang kita ambil tu adalah nilai N yang kurang daripada 25 ni atau maklumat tidak diketahui ataupun populasi. Mean yang nak diuji adalah SLA ataupun nisbah. Nampak tak? Dan taburan dia mesti dalam bentuk normal. Bila kita ada hipotesis, sudah tentu dah tuan-tuan dan puan-puan boleh bayangkan di atasnya ada objektif dan ada persoalan kajian. Kalau di sini, kalau saya katakan tidak wujud perbezaan yang signifikan, mean yang signifikan, tidak wujud perbezaan yang signifikan antara skor sampel dengan skor populasi ataupun mean sampel. Boleh juga kita katakan mean sampel dengan mean populasi. Apa maksudnya mean sampel dengan mean populasi ni? So kita kena lihat balik contohnya lah. Kalau di sekolah kita adalah mean sampel, kalau di pusat untuk kementerian, katakan di kementerian mean populasi. So kita nak tengok nilai mean kita tu dengan mean populasi tu kita kata seragam ataupun tidak. Itu maksudnya. Jadi apabila kita meletak hipotesis, dia kena letak 2. Iaitu hipotesis null dan hipotesis alternatif. Ya. Jadi hipotesis null ni dia hanya beza dengan perkataan tidak aja. Ya, tidak wujud perbezaan yang signifikan antara mean sampel dan mean populasi. Ini pun sama juga, tapi kita cuma letakkan wujud perbezaan. Ada seorang kata terdapat perbezaan. Samalah maksudnya. Okay. Jadi apabila kita letakkan mean di sini, tidak wujud perbezaan mean sampel, kita kena tahu mean populasinya berapa. Okey. Contohnya di sini, kalau kita kata kalau nak buat dalam bentuk simbol, mu ni adalah mean populasi, ni panggilan mu ya. Okey, mu tidak sama dengan 60. Maknanya di pusat adalah 60. Mean kita tak tahu. Mean kita tak tahu lagi. Ya. Okey, jadi sekarang ni kalau kita nak masukkan data kita dalam SPSS, macam mana rupanya? Jadi dalam SPSS tadi telah ditunjukkan macam mana kita nak key in data dia. Hanya ada satu saja kolom. Nak letak ID pun tak apalah, kalau tak letak ID pun tak apa. Kita perlukan satu je. Ini skor sampel kita. Okey, contoh dia sudah masukkan sampel dia. Okey, sekarang macam mana kita nak analyze dia? Nak analisis dia. Tuan-tuan dan puan-puan boleh capture screen ataupun boleh juga nak tulis setelah nak klik apa. Saya bagi tahu dekat sini ya. Okey. So di sini kalau kita dah ada data, dah key in data, saya ada di sini ada 66 data, iaitu ini adalah mean pelajar-pelajar kita. Okey, murid-murid kita di sekolah. Baik, kita nak check
mean kita ni tally tak ataupun seragam tak dengan mean populasi mean yang di pusat. Okay, so klik analyze, klik compare mean, klik one sample t-test. Okay, bila ada klik one sample t-test ni, okay, dia tertunjuk one sample t-test punya window. So kita hantar skor kita. Okay, test value kita tadi berapa? Test value kita tadi adalah 60 kan? Jadi kita masukkan 60. Okay, option. Tengok di sini confident interval ni. Yang ni pun kena tahu juga. Biasanya nilai ralat kita. Ataupun di sini kita confident berapa persen. Kalau dalam medical, dia kena letak 100% confident. Sebab nak operate manusia kan? Dia kena letak. Tapi kalau sains sosial ni, biasanya 95-98%. Jadi nilai alfa kita kena tahu. Nilai ralat kita ada berapa. Maknanya 5% saja kita anggapkan kita kurang confident lah di situ. Ya, jadi kita tahu di situ 95%. So yang ni dia memang dah default. Yang lain tu okey, saya continue saja. Lepas tu klik saja okey. Maka dia akan dapat satu output. Yang macam ni. So output dia senang saja faham. Ya, daripada output ni, tuan-tuan dan perempuan jelas tak window ni? Jelas. Jelas. Okey, terima kasih. Baik, jadi dia dah beritahu di sini nilai N skor sampel kita tadi 66 orang. Mean kita adalah 55.3. Ini mean pelajar kita. Okey, mean student kita. Jadi sekarang ni kita dah letak dah tadi hipotesis null dengan hipotesis alternatif. Okey, jadi syarat dia sekarang ni kita nak kena tolak ataupun gagal menolak H null. Jadi sekarang ni kita tak kata terima dah. Sebab dia ada tak boleh kita nak katakan confident kita terima. Cuma kita kata gagal menolak sebab tak cukup bukti. Okey, jadi di sini kita katakan tengok kepada nilai signifikan ni. Ini yang penting. Tadi kita kata alfa ataupun ralat kita 0.05, 0.05. Jika nilai signifikan ini kurang daripada 0.05, maka H null kita reject ataupun tolak H null. Okay. Di sebaliknya, kalau jika kita dapati nilai di sini lebih besar daripada 0.05, maka H null kita tadi gagal ditolak. Bila gagal ditolak, dalam kepala kita assume kata terimalah H null. Tapi tak boleh tulis terima. So ini yang penting. Okay, dalam t-test one sample t-test ni, yang penting adalah nilai ni. Okay, baik. Jadi sekarang ni kita bagaimana kita nak tulis report kita? Baik. Jadi kalau kita boleh juga copy table tadi, masukkan, tapi kalau nak cantiknya kita buat table sendirilah dalam report kita kan. Jadi kita nak letak tengah ke center ke ikut APA punya format. Baik, so yang ini saja kita boleh masukkan. Nilai kita uji tadi 60. Okey, dia dapati nilai T ni just ambil saja. Yang ni lebih kepada untuk manual lah. Dan nilai signifikan ni kita masukkan. Yang ni ayat boleh buat sendiri, tak ada masalah. Okey, so ayat ni kita boleh tulis sendiri asalkan ada maksudnya tersendiri di situ. Kalau kita tengok di sini nilai signifikan dia 0.05 kurang daripada 0.05, maka H null ditolak. Bila H null ditolak, bermaksud kita kena jawab balik HA. Kalau kita tolak H null, seolah-olah kita terima HA lah. Kena faham macam tu. Okay? Baik. So sekarang ni, yang ini saja yang penting dalam report kita. So kalau kita tengok dalam kajian selalunya, bab 1 dengan bab 4 yang jadi masalah. Bab 1 kita baru nak mula berbicara. Okey. Bab 4 dia kena tally dengan bab 1. So report dia bab 5 dia kena hurai balik yang ini saja. Okey, so dalam kajian ini yang penting. Kita tengok jenis kajian kita. Okey, boleh kalau one sample t-test sekarang? Kawan-kawan, boleh buka suara sekejap. Okey, siapa soalan nanti boleh tulis dan kita tanya di akhir nanti ya. Okey, itu yang pertama.
Yang kedua sebelum kita pergi kepada independent t-test, kita kena lihat dulu syarat dia. Syarat dia di sini perlu ada 2 mean. Ini independent. Sama. Independent sample t-test perlu ada 2 mean yang datang daripada populasi yang sama. Itu kita kena faham. Ya. Macam contohnya 2 mean kalau kita ada pelajar kita yang kontrol pelakuan si eksperimen kan, kita ada satu kontrol group, satu lagi experimental group. Jadi kita ambil daripada sekolah yang sama maksudnya. Bila independent t-test ni kita kena faham, dia tak bersandar antara satu sama lain. Itu dia kata independent. Dia tidak bersandar antara satu sama lain. Jadi kita kena ada 2 mean. 2 mean di sini kena tengok pula ada 2 mean yang datang daripada sampel yang sama, ya. Mean yang diuji hendaklah data dari sela dan juga nisbah, dah tadi dah bagi tahu, dan taburannya adalah normal. Macam mana kita nak tahu dia ni populasi yang sama ataupun tidak? Ini syarat yang kita perlu ada, living test. Living test ni dia untuk uji adakah populasi kita, sampel kita tu datang daripada populasi yang sama. Maksudnya dia seragam ataupun tidak. Itu maksudnya living test. Dalam keluaran SPSS nanti dia letak F lah. Kita nak faham tak apa, nanti kita bakal buat. Untuk independent sample t-test ni saya ambil contoh lah. Saya ambil contoh kalau kita nak buat kuasa eksperimen ke yang tu kena advance lagi lah, ya, kena belajar advance lagi. H0 dengan HA masih. Cuma H0 ni kita kata tidak wujud perbezaan yang signifikan bagi mean pre-test skor matematik, saya ambil contoh matematik lah, antara kumpulan kawalan satu sampel dan kumpulan rawatan satu sampel. Maka dua-dua ni adalah berbeza sampel, orang yang berlainan. Boleh faham ya? Kalau kata orang yang berlainan di situ maksudnya dia punya sampel berbeza lah. Populasi sama, populasi dia sama tapi sampel dia adalah berbeza. Kemudian alternatif sama juga, kita buang sahaja perkataan tidak. So di atasnya mesti ada persoalan kajian, mesti ada objektif kajian. Itu dah memang wajib. Dalam sesuatu kajian kalau tak ada objektif, tak ada persoalan, dia tak namakan satu kajian lah. Ya. Ataupun boleh ditulis dalam bentuk simbol. Mu ni mewakili mean populasi. Kita nak lihat adakah populasi yang sampel daripada populasi yang pertama tadi tu dia sama ataupun tidak dengan populasi yang kedua. Ni kita nak buat inference, ya, kita nak buat inference nanti. Baik. So, dia punya data dia. Selalunya kalau kita lihat kita buat table biasa lah. Ada 2 kolom. Satu kolom untuk pre-test, satu kolom untuk post-test. Betul tak? Tapi bila ada di sini kumpulan kawalan dengan kumpulan rawatan, kita tak boleh dah nak buat macam tu. Jadi kalau tengok kepada cara kita nak key in data, tengok kepada variable view yang dah ditunjukkan oleh Dr. Rahimawati tadi. Di sini saya letakkan method untuk label eksperimental atau control group. Dekat values ni, nampak? Di sini saya labelkan 0 untuk control group, 1 ni untuk experimental group. Baik. Kemudian yang center ni tak apa. Data ni kita just label saja sebab tu kita letak nominal. Kemudian yang kedua, kolom yang kedua nanti kita letak pretest. Yang ni tak ada values lah sebab kita value dia kita tak perlu nak declare dia sebab dia datang daripada data sela. Just masuk sahaja value. Jadi 2 ni sahaja yang ada dalam SPSS, tak boleh tambah dah macam sheet dalam Excel, ya, tak boleh tambah. Macam mana kita nak analyze dia? Jadi kita tengok balik kepada kita punya hipotesis tadi, kita nak tahu apa? Ada beza tak pretest antara kawalan dengan rawatan? Yang ni di peringkat awal, sebelum kita buat kuasa eksperimen, kita nak tengok pelajar kita ni pada peringkat awal tu dia seragam ataupun tidak. So hasrat kita sebagai pengkaji, kita nak terima ataupun gagal menolak H0 lah.
maknanya tidak wujud perbezaan, maksudnya sama je budak-budak sampel kita nanti. Ini harapan kita, ya. Okey, sekarang kita tengok macam mana kita nak analyse. Okey, bila dah key in data begini, ini boleh letak 0000 1111, okey, tak ada masalah, ya, boleh saja. Okay, so analyze masih compare mean tapi dia ada independent sample t-test. So kita klik yang ni. Bila independent t-test ni nampak dia ada grouping variable, maka yang eksperimental tadi yang kita declare sebagai method tadi, yang itu kita hantar di bawah dan define group kita. Klik dekat group 1 kita letak 0, group 2 kita letak 1. Ada juga yang dia pilih 1 untuk grup pertama, 2 untuk grup kedua. Jadi 1, 2. Boleh aja. Ya, so continue. Dia masuk di sini. Okey, option sama juga. Okey, sebelum tu pre-test dah kita masukkan untuk test value kita masuk di sini. Baik, dekat option pun sama. Macam tadi juga. Kita nak test pada 0.05%. 5%. Ya. Okey, so continue. Okey, so okey. Sekarang kita lihat dia output dia dah ada, ya. Cuma kita klik saja dia akan timbul di bawah nanti. Ini adalah output dia. Okey. So jelas di sini kita boleh ambil, tak perlu nak kira satu persatu. Dia bagi tahu di sini control group adalah 66 orang, experimental group ada 34 orang. Tak apa, dia ada beza pun tak apa. Okey, so mean dia di situ dia dah bagi tahu juga 55 dengan 55.3 dengan 55.56. Okey, yang ni yang saya kata tadi. Yang Levin test ni kita ada dua. Kita nak baca yang atas ke, kita nak baca yang bawah ke untuk signifikan dia. Di sini dia keluar Levin test tadi. Okey? Baik. So dalam kepala kita bila kita kata equal variant assume ni, variant yang seragam, maka H null kita adalah variant yang seragam. Dalam kepala kita lah, H null kita adalah variant seragam. Maksudnya dia sama. Tapi yang kedua ni variant tak seragam ni, maksudnya yang HA. So value significant yang kita tengok di sini dia masih kita lihat more than ataupun lebih besar daripada 0.05. So H null kita gagal ditolak. Gagal ditolak maknanya terima HA. Terima HA maksudnya variant kita seragam. Jadi dah pasti dah dia datang daripada variant yang sama. Okey. Jadi bila datang variant yang sama, so kita baca yang atas. Kita baca yang atas. Baik. Baca yang ini untuk tahu ni. Okey, baca yang ini untuk tahu dua ni. Itu dah beza. Okey, so dalam tafsiran kita Levin test juga kita boleh report untuk tahu dia seragam ataupun tidak. Okay, kalau di sini less than 0.05, kita terpaksa baca di bawah, maknanya tak boleh buatlah t-test ni. Ya, okey. So kalau dia variant seragam, kita ambil yang di atas. Sekarang kita nak tengok ada beza tak dua ni. Okay, 0.9, 0.9. Okey, 0.919 lebih besar daripada 0.05, maknanya H null kita gagal ditolak. Okay, bila gagal ditolak, apa maksudnya? Okay, gagal ditolak maksudnya kita ni terima yang ni lah. Itu gagal ditolak dia. Kalau tolak dia kena ambil yang bawah kan. Jadi gagal ditolak maknanya tidak wujud perbezaan yang signifikan lah. Okey, clear lah. Maknanya kita nak test ni pada awalnya sebelum buat apa-apa eksperimen kepada dua-dua kumpulan ni, mereka seragam. Okey? Boleh faham tu? Kawan-kawan, boleh faham tu? Faham, Kak Tin. Okey, okey. Yang kedua. Jadi kita boleh juga ambil macam daripada SPSS punya, jadi kita tulis macam ni lah supaya senang nampak cantik sikit kan dalam penulisan ilmiah. Jadi nilai yang ni yang penting. Nilai T ni biasanya kita guna yang formula tu, manual tu. Yang tu kena tahu yang ni lah. Tapi bila yang ni just kita report sahaja. Macam tadi juga kita report nilai signifikan ni more than, lebih besar daripada 0.05, maka H null kita gagal ditolak. Bila gagal ditolak, jawab baliklah hipotesis yang pertama tadi. Itu saja. Nanti bila dalam bab 5, urai dengan lebih detail. Okey.
Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk t-test ni dia ada PET sample t-test pula. Bila PET sample t-test ni, kita kena lihat apa pula syarat untuk nak guna PET sample t-test ni pula. Okey, so kajian kita ni kalau dalam proses eksperimen kita ada pre-test, kita ada post-test, kita ada kumpulan kawalan, kita ada kumpulan rawatan. Okey. Kalau tadi independen tu antara kawalan dengan rawatan. Tetapi bagi PET sample t-test ni satu kumpulan sahaja tapi dia ada 2 min. Iaitu pre-test dan juga post-test. Okey, clear ya? Dia satu orang yang sama. Maknanya orang yang sama dia ambil dua skor. Kita ada 2 skor. Tapi yang tadi bila kita independen tadi ni dua kumpulan tapi satu saja skor. Tu beza ya. Jadi ketika mana kita nak pakai PET sample t-test ni, kita nak test biasanya dalam sesuatu kajian konsep eksperimen ni kita nak lihat ada perbezaan tak dari segi skor apabila dia ambil pre-test lepas dia jalankan sesuatu intervensi ke dalam kajian tindakan ataupun dalam sesuatu produk yang kita nak test tu, jalankan kajian, lepas tu buat pula post test. So dia ada 2 skor tapi kumpulan yang sama. Itu maksudnya kita boleh kena guna PET sample t-test. Okey? Baik, dia ada mesti daripada populasi yang sama tapi 2 min. Okey, min yang nak diuji adalah daripada SELA juga, data SELA ataupun data nisbah, taburan juga adalah normal. So di sini, okey, so contoh yang saya buat ni contohnya, kalau kita lihat macam mana nak tulis hipotesis null dan hipotesis alternatif, dia tak beza sangat dengan yang atas. Tidak wujud perbezaan yang signifikan antara min, pre-test dan post-test skor matematik kumpulan rawatan. Ini saya ambil rawatan saja. Kalau kita nak buat kumpulan kawalan pun boleh, tak ada masalah. Okey, sama juga yang alternatif kita boleh tulis wujud perbezaan. Bukan perkataan tidak saja. Okay, sama juga kita nak test adakah kita nak tolak H null atau gagal menolak H null. Okey, clear ya? Gagal menolak H null ke nak tolak H null. Sama juga kita kena buat analisis. Kalau tak ada SPSS, tuan-tuan dan puan-puan, kita buat menggunakan rumus ni lah. Rumus ni ke. Banyaklah rumus kalau tak ada SPSS. Tapi alhamdulillah sekarang SPSS dah tolong kita. Jadi kita just key in sahaja. Yang ni tak apa, kita just key in. Kalau kita ambil experimental group, yang ni tak ada pun tak apa sebab kita dah masukkan experimental group dalam tadi, kita dah tahu sendiri. Tapi dia kena ada 2 data, pre-test dan juga post-test. Okay, so di sini ada 34 saja. Okay, so di sini macam tadi juga. So kalau dia kita tak perlulah letak experimental group untuk label kan, tak perlulah. Tapi dia masih nominal. Okay, pre-test dan post-test adalah data SELA. Ya, ataupun di sini data SELA lah sebab dia skor. But dia tengok pada analyze juga, masih lagi analyze, masih compare min. Ingat ya, kita masih compare min kalau t-test. Dia ada satu lagi PET sample t-test pasangan. Okey, tadi tidak bersandar kan? Yang ni pasangan. Okey, so di sini kita hanya perlu hantar 2 saja. Hantar serentak pun tak apa, shift. Dia jadi semua hantar terus. Okey, so dia masuk di sini. Yang kedua ni tak perlulah. Okey, option sama juga. Masih dia dah default 95. Kalau kita nak tukar boleh ikut kita lah. Kalau nak tukar 99%, okey, tak ada masalah, kita tukar. Okay, so dia akan ambil lalat dia 0.01 lah. Ya. Okay, so continue sahaja, tak ada apa-apa atau cancel. Okay. Okay, so kita tengok kepada output dia. Dia ada ya, file dia di bawah dia masih ada output dia. Okay, kita tengok output dia, nampak ada beza dengan yang tadi.
Yang tadi ada control group, experimental group. Tapi di sini dia cuma ada pre-test dengan post-test sahaja. Dapat group yang sama. Okey, cuba nampak ada perbezaan. Inilah harapan kita. Harapan kita sebelum dia belajar menggunakan kaedah yang kita nak test, sudah tentulah min dia rendah. Tapi bila dah gunakan bahan kita tu, sudah tentulah ada post-test. So dalam kajian kita, tajuk kita ni adalah keberkesanan. Dia berkesan ataupun tidak. Di sinilah kita nak lihat. Okey, baik. So satu lagi, kita kena lihat yang ini. Untuk menentukan reject ke, reject ataupun gagal menolak ke, tolak H0 ke ataupun gagal menolak H0. So tuan-tuan dan perempuan dah boleh teka. Kalau tengok 0.05 ni, sudah tentulah kita tolak H0. Bila dah kita tolak H0. Tolak H0 bermaksud dalam kepala kita terima HA. Kalau terima HA, tengoklah balik kita punya hipotesis tadi. Okey, wujud perbezaan yang signifikan. Maknanya di sini produk yang kita hasilkan untuk kita nak laksanakan, kalau kita buat inovasi apa-apa lah, kita nak test, berkesan lah. Di sini yang sebenarnya kita nak report. Ya. Jadi bila kita tulis macam tadi juga, cuma bezanya pre-test, post-test dan nilai 0.00 ni kita masukkan di sini juga dan report dia macam tadi. Macam tadi je. Okay, so nilai T masuk, nilai signifikan dia kita bagi tahulah disebabkan signifikan dia less than 0.05, itu bermakna kita tolak H0. Okay, bila tolak H0 terdapat perbezaan atau wujud perbezaan, mana-mana tak kisahlah. Okey, tuan-tuan dan perempuan, setakat ni boleh ikut ke? Boleh ikut. Boleh ikut, alhamdulillah. Okey, habis untuk T-test. Okey, T-test dah habis. Dalam kajian inferensi ni, untuk T-test ni 3 aja, tapi jarang kita guna yang pertama. Biasanya kita guna yang kedua dan ketiga lah. Independent sample T-test dengan pack sample T-test. Baik. Kalau one way ANOVA, ni saya dia ada mengcover apa semua. Jadi kita tumpu pada one way ANOVA dulu. Yang lain tu boleh tuan-tuan rujuk sendiri ya. Okey, untuk one way ANOVA ni dia beza dia sikit je dengan independent sample T-test. Apa beza dia? Independent sample T-test tadi kita hanya gunakan 2 min. Tapi bagi ANOVA sehala dia boleh 3 atau lebih min. Bermaksud di sini yang paling senang dalam kehidupan kita sebagai seorang guru ni, kalau kita nak mengajar, kita nak ambil skor. Okay, skor kita ada kaedah 1, kaedah 2, kaedah 3 pengajaran kita. Kita nak lihat ada beza tak dengan ketiga-tiga ni. Itu saja. Okey, ada beza tak kaedah kalau kita gunakan kaedah 1, kaedah 2, kaedah 3 ni ada beza tak? Okay, kalau dah ada beza, kita nak kena check pula. Beza tu 1 dengan 2 ke, 1 dengan 3 ke, 2 dengan 3 ke. Okay, kalau 4, 1 dengan 4, 2 dengan 4, 3 dengan 4 dan seterusnya. Tapi kita tak buat sendiri, SPSS kita akan tolong. Ya. Okey. Contoh. Dia tunjuk contoh baru kita boleh nampak ya. Okey, syarat untuk menggunakan ANOVA ni dia ada 3 atau lebih min. Kalau 2 pun boleh, tapi lebih baik kita buat independent sample T-test. Okey, ada 3. Min yang nak diuji data SLA juga ataupun data dalam bentuk nisbah. Dan sudah tentulah normal ni kita akan keluar tadi dengan kita katakan living test. Okey, kemudian nak check ya variant kita setting pula dah. Okey, datang daripada populasi yang sama. Okay, normal ni kita boleh uji banyak lagi lah yang cara kita buat box plot dan sebagainya tu. Yang tu advance kena buat belajar sendiri kita nak tahu dia normal ataupun tidak. Okey, beza dia yang ni saja. Masih lagi tak wujud perbezaan kita bagi min score, dia saya ambil matematik juga untuk kaedah antara kaedah 1 ke, kaedah 2 ke, kaedah 3 ke. Masih buat 3 aja lah. Ya, kalau nak buat 4 pun boleh, tak ada masalah. Okay, seterusnya beza antara ni buang perkataan
tidak wujud. So dia ada di atas dia macam biasa, objektif dan soalan kajian. Ya, mesti ada. Okey, so yang ni yang kita tulis, yang ni kadang-kadang dia buat dalam bentuk ayat. Ada yang tak sama, salah satu sahaja dikira tidak sama dia, so kita terima. Gagal menolak. Kita tolak HO, seolah-olah kita terima HA lah. Okey, baik. Sekarang macam mana kita nak isi pula data dalam SPSS kita? Yang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh capture, ya. Okey, so yang ni kita tinggal sekejap. Kita tengok yang ni dulu. Okey, untuk skor matematik, 2 ni saja dah cukup memadai. Ini yang kemudian, ya. Okey, 2 ni saja memadai. Dia sama juga dengan independen tadi, tapi apa beza dia nampak? Dia ada satu kumpulan, dua kumpulan, kaedah 1, kaedah 2, kaedah 3. Okey, dan dia ada skor dia masing-masing lah untuk skor matematik. So kita nak tengok ada beza tak 3-3 ni. Okey, ni yang one way. Baik, so kita analyse, klik masih lagi compare mean, dia ada one way ANOVA. Okey, kita klik one way ANOVA. Okey, kalau yang faktor ni yang kaedah tadi, ada 1, ada 2, ada 3 tu kita hantar dekat faktor dia. Skor matematik kita hantar dekat dependent list. Okay, yang ni jangan tengok dulu, tak apa. Kita terus okey aja. Yang ni sekejap. Kita tengok pada okey saja. Dan kita tengok pada output kita. Ini output. Ini saja. Table ni saja. Kalau menggunakan manual, pengiraan dia ni, okey, pengiraan dia yang melibatkan ANOVA ni, dia ada cerita dia lah pula. Dia ada formula dia sendiri. Ni nak kena buat. Okey, SST, SSB semua ni, yang ni kita boleh lupakan sebab kita dah ada SPSS membantu. Okey, yang ni saja yang kita perlukan, 2 ni. Okey, nilai F ni kalau kita buat manual, kita kena tengok dia punya table apa semua, tapi signifikan ni yang penting macam tadi juga. Okey, sekarang kita lihat dia lebih besar daripada 0.05. Kalau lebih besar daripada 0.05, tuan-tuan dan puan-puan dah boleh jelas di sini, gagal menolak isnal. Okey, bila gagal menolak isnal, seolah-olah kita kena terima isnal lah, gagal tolak dia. Okey, so apa yang kita kata di sini? Tidak wujud perbezaan mean score. Bila tak wujud perbezaan mean score, maknanya kaedah mana pun kita pakai, dia serupa lah. Sama je lah. Tak ada wujud perbezaan, maksudnya sama je. Okay, bila sama, ketiga-tiga tu tak perlulah nak lanjutkan lagi analisis. Okay, kita boleh jawab dia macam tadi juga. Okay, maka di sini kita kata gagal ditolak isnal ataupun gagal menolak isnal, maka tidak terdapat perbezaan. Kena berhenti kat sini je. Kena berhenti kat sini saja. Okey, tetapi kalau kita lihat nilai signifikan dia ni sifar kurang daripada 0.05. Okay, bila kurang daripada 0.05 itu bermaksud tolak isnal. Kalau tolak isnal, so saya ambil yang kedua tadi. Okey, saya ambil sign pula. So, kita buat compare mean, one way ANOVA macam tadi. Yang ni reset dulu, hantar method pada faktor, hantar sign. Okey. So di sini kalau kita lihat, so okey. Bila kita lihat nilai ni kurang daripada 0.05, maka kita kena tolak isnal. Tolak isnal bermaksud ada perbezaan antara ketiga-tiga kaedah nilai mean dia. So kita kena check kan, yang mana satu yang membezakan, satu dengan dua ke, satu dengan tiga ke, tiga dengan satu ke. Maka kita ada lagi, masih lagi kita boleh check. Okey, pertama ni post hoc test. Okey, post hoc ni di sini dia ada pelbagai lah, so kita boleh pilih lah mana-mana pun tak apa. Okey, kalau saya ambil Sheffield keluar. Yang ni. Bisa berapa saya ambil Sheffield dia keluar. Okey. So di sini dia bagi tahu dekat kita metod 1 dengan metod 2, check dekat sini. Beza tak?
So dalam kepala kita, kita tengok macam ni, dia balik kepada independent sample t-test tadi. Metod 1 dengan metod 2. Okey, kalau di sini kita lihat antara metod 1 dengan metod 2 tidak wujud perbezaan ke? Wujud perbezaan ke bergantung kepada nilai ni. Okey, kalau dia kata kita tengok di sini maknanya kita tolak H0. Tolak H0 ada beza. Jadi metod 1 dengan metod 2 ada beza. So kita boleh pilih lah nak tengok guna metod 1 ke nak guna metod 2 ke. Okay, tapi metod 1 dengan metod 3, kaedah 1 dan kaedah 3 ni, lihat yang bawah. 0.6. 0.6 lebih besar daripada 0.5. Kita gagal tolak H0, maknanya di sini tak ada beza. Okey. Metod 2 dengan 1 dia sama dengan atas. Metod 2 dengan 3 ni baru. Okey, maksudnya ada beza lah sebab kita dah tolak H0. So dalam kepala kita kena tahu juga H0 antara metod ni. Dia balik kepada independent sample test. So kita boleh lihat kalau ada perbezaan kena test pula guna post hoc test. Alright. Okey. Jadi jawapan kita bagi yang ini dia ada perbezaan. Ada perbezaan, kita kena teruskan untuk cek. Okey. Ni yang saya ambil daripada output kita. Baik, jadi jawapan kita kena jawab macam ni. Yang mana yang ada beza, yang mana yang tidak ada beza. Ya, kaedah yang kita pakai tadi 1, 2, 3 tadi. Ada nama lah, kadang-kadang kita bagi nama kan. Konvensional ke, menggunakan komputer ke dan sebagainya. Okey. Baik, itu habis ANOVA untuk uji. Okey, seterusnya yang kelima, masih ada masa kan? Okey, so yang kelima kita nak tengok korelasi. Yang ni ramai juga yang bertanya ya. Macam mana kita nak buat kajian hubungan? So kita punya tajuk dia hubungan korelasi. Okey, tajuk tadi keberkesanan untuk pasal eksperimen kita dah tahu dah. Kalau kita kata untuk meningkatkan apa-apa untuk meningkatkan kemahiran, dah tentu di situ kajian tindakan. Kita dah boleh tahu dah. Tengok tajuk pun kita dah boleh tahu dah apa pengisian di dalam, apa analisis yang sesuai nak guna. So kalau kita tengok hubungan atau korelasi, sudah tentulah kajian dia melibatkan hubungan. Okey? Jadi untuk melibatkan hubungan ni kita kena lihat ada juga skala. Dia analisis statistik dia berbeza, sangat-sangat berbeza. Okey, so kita tak tentukan kuasa 2 ni. Kai kuasa 2 dengan ordinal dia ada experiment. Okey. So yang data kita dalam bentuk sela tadi, yang skor tadi tu, data sela atau nisbah kena guna Bayesian. So bila hubungan jelaslah dia mesti ada dua data sela. Kalau data ordinal, satu ordinal, satu sela, experiment. Paling rendah kita pakai ordinal dengan sela, dia eksperimen. Kalau dua-dua sela atau sela dengan nisbah dengan nisbah, Bayesian. Sebab tu kena tahu skala apa yang kita pakai. Ya. Okey. So untuk kita mengetahui ni, korelasi ni, dia sama ada terdapat hubungan ataupun tidak, kuat ataupun tidak, arah dia negatif atau positif. 3 benda ni penting. Ya, untuk hubungan. Baik, kemudian yang ni kita boleh interpret ni kadang-kadang dia bergantung kepada rujukan jugalah. Setengah-setengah tu dia ambil 3 je. Setengah dia ambil 4, setengah dia ambil 5, dan ada juga 6. Macam kita buat skala Likert lah ya kan, 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang dia letak 1 sampai 10. Kan? Okay, so di sini kita sendiri sebagai pengkaji, kita sendiri yang letakkan. Kalau di sini saya ambil contoh ni, 0 sampai 0.2 kita andaikan sangat lemah. Okey, 0.21 sampai 0.4 tu dikira lemah, dan seterusnya kalau 9 sampai 1, dia paling besar dia 1 je. Okey, maka kita kata sangat kuat, 1 atau negatif 1 kalau dia bertentangan ya. Okey, so syarat dia tadi juga ANOVA tadi dia ada syarat juga. So saya pesen je. Kalau untuk eksperimen dengan kalau nak pakai kai kuasa 2 tu kena rujuk buku ya. Okey, kalau di sini dia kena ada 2 jenis data. Okey, data dia sela ataupun nisbah, perlu ada kekuatan jadual kekuatan ni. Ya, yang ni yang kita nak refer nanti. Kita nak rujuk bergantung kepada nilai yang kita dapat.
Okey. Contoh penyataan hipotesis, so tak ada beza sangat dengan yang tadi. Masih kita kata H0 dengan HA, tidak wujud hubungan atau korelasi. Hubungan antara dua pun boleh ubah. Okey, so di sini saya ambil contoh pendapatan penjaga dengan skor bahasa Melayu. Untuk matematik je sekarang kita ubahlah sikit kan, bahasa Melayu. Okey, ada tak hubungan antara dua ni? Pendapatan dengan skor. Baik. So beza di sini wujud je lah. Ini yang kita kena letakkan dulu. So ada objektif dia kat atas dengan soalan kajian biasa. Okey, untuk menentukan hubungan kalau objektif. Tidak adakah terdapat hubungan kalau persoalan kajian. So dia kena tally. Ya, objektif, soalan, hipotesis. Kena tally. Cuma kita ubah ayat dia. Alright. Okey, sekarang kita nak masukkan data dalam SPSS. Macam mana cara nak masukkan? Paling simple nak masukkan data dia macamlah dalam table yang biasa. Ni ID ni tak ada pun tak apa, macam Dr. Rimah Wati buat tadi ya. Okey. Pendapatan markah. So di sini tak perlu kita nak label, tak ada values dia. Okey, cuma kita letakkan pendapatan dan markah. Yang ni jangan lupa. Mesti scale. Okey, kalau dia ada di situ ordinal dengan nominal dan scale. Kalau nominal dia macam kita just label saja, ordinal pangkat. Saya dah ulang tadi kan, dah tunjuk dah. Okey. So dekat data view kita tadi, macam ni lah isi dia. Kalau banyak-banyaklah sambung dulu. Ya. Okey, so pendapatan dengan markah. Yang ni sangat senang untuk analyse lah. Okey, sebab kita pun buat yang nak tengok dia ada hubungan ataupun tidak aja. Okey, ada hubungan ke tidak antara dua-dua ni, pendapatan dengan markah. Okey, so analyze. Dan biasa analyze, lepas tu kita ada correlate by weight. Itu saja. Okey, senang sangat-sangat. Dia nak variable mana? Dua-dua ni lah kita hantar. Dua-dua tu kita hantar. Lepas tu option, tak perlu kalau kita tak ada min, tak mau. Cross product pun kita tak mau. Okey saja, continue. Okey, so yang ni, nampak tak? Kalau data kita dalam bentuk ordinal tadi, kena pakai statement. Itu beza dia. Tapi kita present dia dalam manipulate present. Okey, tutel tu ya, dua hala yang ni tak apa. Flat significant correlation, okey, tak ada apa, ketik saja, so okey. Okey, sekarang kita rujuk kita punya output. Ini output kita. Ini je. Tu saya kata korelasi ni paling simple lah. Okey, kalau PhD ni jangan nak buat hal ni lah. Kita sambung lagi lah sampai ANOVA, MACOVA apa semua ya. Okey, kalau dekat first degree tak apalah, kita boleh ambil dekat correlation pun okey. Okey, so kalau output kita lihat yang ini sahaja. Okay, pendapatan penjaga dengan pendapatan penjaga tak boleh tengok lah sebab dia dengan dia. Pelik lah kan, hubungan dia mesti ada, dua pun boleh ubah. Jadi pendapatan penjaga dengan skor bahasa Melayu, okey, so nampak tak di sini negatif. Okay, ada nilai negatif. Sini kita panggil dia perkali korelasi. Perkali korelasi Pearson lah sebab yang kita gunakan Pearson tadi. Okey, bila ada negatif ni bermaksud hubungan dia sungsang. Maknanya apa? Kalau pendapatan lebih, skor bahasa Melayu dia menurun. Sebab enjoy lebih, dah duit banyak, dia enjoy lebih, maka turun. Itu maksudnya negatif. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena lihat signifikan pula. Signifikan tadi macam tadi juga, dia lebih besar ataupun lebih kecil daripada 0.05. Jelas di sini dia lebih besar daripada 0.05, maknanya kita gagal menolak H0. Okey, bila gagal menolak H0 itu bermaksud kita terima H0. Kita terima H0 bermaksud tak ada hubungan. Jadi nilai dia pun kecil, dia menghampiri 1 untuk besar ya. 0.9, 0.8, itu besarlah, ada kuatlah. Tapi di sini kalau ada hubungan di sini, maka kita kata hubungan dia lemah. Tetapi bila tengok signifikan ni seolah-olah tiada hubungan. Jelaslah sebab lebih besar daripada 0.05. Bila tak ada lebih besar daripada 0.05, gagal menolak H0. Apa H0 kita tadi? H0 kita tidak wujud hubungan.
Bila tidak wujud hubungan, maknanya pendapatan berapa pun tak ada apa-apa kesan atau kita tak ada apa-apa hubungan lah dengan skor bahasa Melayu. Tetapi kalau jawapan kita tolak isnal tadi, maka kita kena terima yang ni. Okay, wujud hubungan, kena tengok pula nilai ni. Nilai ni yang kita tafsir tadi, dia duduk di mana? Duduk di sini. Maknanya hubungan ada tapi sangat lemah. Kalau tolak isnal. Dalam kes ini kita gagal menolak isnal, so kita kata tidak wujud hubungan lah. Pendapatan berapa pun markah dia tak kisahlah. Jadi kita ambil. So kalau nak ambil yang ni sama je. Yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. Sama je. Ya. Okay, so kita jawab di sinilah. Gagal ditolak isnal tadi, tak wujud. Okey, boleh. Betul dah kah? Senyap sunyi dah. Okey, terakhir. Ini terakhir dah. Sharp on time. Seterusnya, kalau kita nak lihat regresi. Regresi atau linear regression. Saya ambil linear, dia ada dua ya. Satu multiple, satu lagi yang simple. Yang mudah. Kita ambil mudah lah. Yang berganda ni maksudnya dia banyak. Macam mana yang kita nak kata regresi? Regresi ni dia biasanya kita nak tengok ada pengaruh tak? Macam tadi punya data pun boleh. Kalau kita nak tengok tadi ni ada pengaruh tak pendapatan penjaga dengan skor bahasa Melayu? Boleh nak tengok. Okey, selain daripada kita tengok hubungan, kita boleh tengok ada pengaruh tak satu faktor kepada satu faktor. Okey. Jadi dalam untuk regresi linear ni, kita kena ada dua pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah tak bersandar, iaitu independent variable IV, yang selalu kita sebut IV. Satu lagi pemboleh ubah bersandar DV. Siapa yang mempengaruhi siapa? Sudah tentulah IV ni mempengaruhi DV. Okey? Baik, kalau linear mudah ni merujuk kepada pengaruh ataupun kesan bagi satu pemboleh ubah IV kepada satu sahaja pemboleh ubah DV. DV pemboleh ubah tu variable kan DV. Okey? Tak ada pemboleh ubah pun samalah satu IV. Okay, tapi kalau berganda, dia beza dia dekat IV. IV boleh banyak, tapi DV dia satu je. Selalunya faktor yang mempengaruhi keputusan murid tu mungkin disebabkan dia mengantuk dalam kelas, mungkin disebabkan dia bekerja teruk, mungkin dan sebagainya lah, dia banyak. Tapi DV tu satu je. Dependent variable tu satu sahaja. Okey? Dan juga kita boleh meramal. Dalam regresi ni kita juga boleh meramal. Kalau dia ada bilangan dia lah, contohnya kalau dia ada masa bersenam, okey, masa bersenam dengan apa kita kata BP ke, tu dia ada skor dia, kita boleh meramal dia masa bersenam berapa lama, BP dia berapa boleh diketahui. Itu dia kata ramalan. So dua benda kegunaan untuk regresi. Jadi kalau tajuk yang kita yang sesuai di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi apa-apa. Perkataan pengaruh itu kena ada. Yang tadi korelasi hubungan. Ya. Itu beza. Okey. So di sini, okey, untuk syarat analisis regresi ni, dia perlu ada dua je, bersandar dengan tak bersandar, dan biasanya di sini juga kita menggunakan data selar lah. Ya. So saya ambil linear yang regresi linear mudah. Okay. Sama. Tidak wujud, yang ni je kita ubah. Pengaruh. Okay, so di sini saya gunakan contoh tidak wujud pengaruh yang signifikan masa membuat ulang kaji terhadap skor matematik. Berapa lama, kalau dia ulang kaji banyak ni, skor dia berapa? Dia ulang kaji banyak ni, skor dia berapa? Okey, ada pengaruh tak? Okey, yang kedua sudah tentulah wujud pengaruh, beza dia yang ni saja. Okey, baik. Sekarang macam mana nak isi dalam SPSS? Okey, untuk mengisi data data yang dalam SPSS ni dia macam tadi je. Macam kita isi hubungan tadi. Okay, masa ulang kaji
dengan skor matematik. So dua-dua scale juga. Okay. So analyze. Yang di sini tadi correlate kan, sekarang regression. Okay, kita ambil linear. Jadi ada yang banyak lagi lah, so kita ambil yang linear. Okay, dia tanya dependent dengan independent. Yang ni sangat penting lah. Sebab sendiri kita kena tengok mana satu IV, mana satu DB. Di sini kita tengok sudah tentu masa ulang kaji itu sebagai IV, skor matematik sebagai DB. Kalau siapa yang belajar matematik, dia ingatlah Y sama dengan MX tambah C tu. Ini dia punya boleh ubah. Okay, kita tengok kalau kat statistik ni SPT tak perlu. Okey, seperti ni dulu. Plot kalau kita nak plot tak plot pun tak apa dulu. Okey, save tak save pun tak apa. Ni method biasanya dia dah default sebagai enter, kita biarkan saja. Yang lain tak perlu isi. Okey. So kita tengok dia punya output. Okey, output dia ada 3. Output dia ada 3 table. Okay, table yang pertama ni dia nak bagi tahu saja variable yang kita masukkan dalam masa ulang kaji. Ini adalah IV, dependent variable kita adalah skor matematik. Betul tak? Betul kan? Ini method dia beritahu. Okey. Yang ni yang penting. Okey, ni penting. Bila kita nak tengok dia punya Okey, bila kita nak tengok nilai R. Nilai R ni untuk hubungan yang tadi. Yang tadi kalau kita tak buat pun kita boleh masih dapat nilai dekat sini. Dia sebab tu dia ni dua beradik ni. Bila dekrasi dengan korelasi ni, biasanya kita kata dua beradik lah. Dia akan timbul automatik nilai R dia 0.9. 0.9 ni maknanya apa? Hubungan yang sangat kuat antara masa ulang kaji dengan skor. Okey, dengan skor bahasa Melayu tadi. Memang kita tengok 0.9. Okey. So di sini untuk lihat pengaruh R square, R kuasa 2 ni lihat pengaruh dia, kita tukar kepada percentage. Tukar kepada peratus, 96.8% masa ulang kaji itu mempengaruhi skor bahasa Melayu. Tu besar tu. Dia punya sumbangan sangat besar. Okey, untuk selebihnya mungkin datang daripada faktor-faktor lain lah yang kita tak kaji. Okey. Baik. Okey, sekejap ya. Baik. Okey, dia pertama. R dengan R square ni yang ni kita kena ambil. Okey, kemudian kita nak tengok nilai F ni dengan signifikan dia. Dalam biasanya dalam pengaruh ni dia ada persamaan. Saya tunjuk, dan persamaan tu persamaan untuk meramal. Okay, kalau di sini kita boleh assume kata yang pertama tu tidak boleh pakai lah, tidak boleh pakai persamaan dia untuk H0. HA dia kita boleh pakai persamaan dia. So di sini kalau kita lihat, kita reject H0, tolak H0 sebab kurang daripada 0.05. Bila tolak H0 bermaksud kita terima HA. Seolah-olah kita terima HA lah. Maka persamaan yang kita akan bentuk nanti boleh diguna pakai untuk meramal. Sebab tajuk ni bahagian pengaruh ni dia ada dua tadi kan, meramal dengan menentukan pengaruh kesan ya. Okey. Itu yang di sini. Okey, yang ini pula. Okay, ni adalah dia nanti kita akan bentukkan dia punya persamaan yang saya kata tadi Y equal to MX plus C itu kalau matematik. Okey, so nilai T ni kita kena tengok yang bawah ni sebab dia sini adalah nilai X dia, nilai independent variable dia 19 ni tak apa yang ni. Yang ni yang kita nak tengok dia ada pengaruh ataupun tidak. Okay, so sini 0.00 maksudnya kurang daripada 0.05 sudah tentu tolak H0. Bila tolak H0 terima HA, terima HA ada pengaruh. Kita nak tu. Kita nak ada pengaruh ke tak ada pengaruh ke? So di sini penentu dia. Alright. So sekarang kita tengok balik kepada macam mana nak menulis report. Okay, menulis report kita macam tadi kita keluarkan nilai R yang pertama, table yang pertama.
keluar nilai R dia, jadi masa ulang kaji yang kita letak constant tadi sebagai IV, skor matematik kita DV, nilai R 0.984. Ini menunjukkan sebab kita rujuk table tadi, terdapat hubungan yang sangat tinggi, menghampiri 1. Ya. So data yang kita masukkan tadi tu sangat penting lah. Kalau data tu silap, rugilah kita buat tafsiran yang silap. Ya, so data yang kita masukkan kena data yang tepat, yang kita betul-betul kita ambil, ya. Snap. Okey, yang kedua, nilai R square tadi ni kita jadikan dalam bentuk peratus. Saya dah sebut dah tadi, ini menunjukkan masa buat ulang kaji mempengaruhi skor matematik sebanyak 96.8%. So ada balance dia lagi, mungkin faktor lain, bukan faktor ulang kaji lah. Tapi di sini juga kita boleh jelaskan kepada murid-murid kita, kalau nak skor tinggi matematik, maka kenalah buat ulang kaji banyak-banyak. Okey, di sini dah penentu dah. 9.68 sangat tinggi dia punya pengaruh, ya. Alright. Okey. Dan yang ANOVA tadi, seperti mana saya kata tadi, nilai F dan nilai 0.0 ni less than 0.05. Okey, kurang daripada 0.05, nilai kebarangkalian dia ataupun probability seperti guna P, maka model regresi dapat diterima untuk membuat ramalan daripada IV kepada jika IV diketahui. Okey, maknanya masa kita boleh letakkan. Jadi saya bagi contoh. Okey. Kemudian yang ni pula menentukan ada pengaruh ataupun tidak. Jadi okey, bila kita dah ada nilai tadi yang kita boleh ramal. Ini saya kata di formula tadi ni persamaan regresi yang kita bentukkan, Y sama dengan yang ni constant nilai ni. Kemudian ini kalau dalam matematik kita panggil dia kecurunan, tapi di sini dia ada nilai masa ulang kaji dia. Kalau masa ulang kaji ni tak ada, apa maksudnya? Ni zero lah. Bila zero, maknanya kalau dia tak buat ulang kaji langsung, inilah markah dia dapat. Skor bahasa Melayu dia yang ni je lah. Skor matematik dia yang ni. Skor matematik kan skor bahasa Melayu tadi. Skor matematik. Okey, so skor matematik dia, kalau tadi bahasa Melayu tak? Silap kah? Oh, matematik. Okey, sorry. Okey, so skor matematik dia hanyalah 9 markah hajalah kalau tak ada. Okey, so jadi X ni boleh berubah. Kita boleh meramalkan berapa kita nak. Contohnya kalau dia study atau ulang kaji 4.5 jam, maka skor matematik dia adalah 99.4%. Lagi banyak dia belajar, maknanya lagilah skor dia tinggi. Ya. Jadi tak boleh sampailah 100% kan. Itu logik lah. Okay, so jawapan kita sama macam tadi. Kita tengok nilai T yang dalam pada table tadi, nilai T dan signifikan tadi, masa membuat ulang kaji terhadap skor matematik. Okey, jadi seterusnya daripada jadual di atas, dapati nilai T kita dah boleh ambil dan signifikan 0.05. Jadi dia kurang daripada 0.05, maka H0 kita ditolak. Bila tolak H0, jawablah balik HA kita tadi. Maknanya ada pengaruh. Okey, ulang kaji terhadap skor matematik. Okey. Baik, sebelum saya berhenti, saya nak jemput tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk ke channel YouTube saya, Dr. Yati Mudahkan Matematik Anda. Di situ ada banyak yang saya share dengan student-student, dengan cikgu yang nak guna lah matematik, ya. Okey, so itu daripada saya. Setakat itu dulu untuk hari ini. Dia sebenarnya banyak lagi analisis ya yang kita boleh lakukan. Cumanya saya ambil yang paling basic lah. Ganti, ANOVA, Sahala, korelasi dan juga regresi. Yang lain-lain tu bolehlah ditambah lagi lah, ataupun kita boleh berjumpa lagi di masa akan datang. Jadi terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tak langsung, dan juga kawan-kawan yang setia menanti sehingga ke penghujung. Okey, so saya serah balik kepada moderator kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yati. Sama-sama.
sama. Okey, so boleh Thank you very much, Doktor. Okey, sama-sama. Terima kasih pada Dr. Yati dengan penerangan yang cukup jelas tadi. Sekiranya rakan-rakan peserta ada sebarang soalan, bolehlah tanyakan kepada Dr. Yati ataupun Dr. Rahimawati ya. Dan saya sendiri ada satu soalan untuk ditanyakan kepada Dr. Nayati. Bolehkah pengaruh, faktor-faktor yang mempengaruhi tadi itu kita andaikan sebagai predicted variable untuk DV? Okey, kalau kita tengok di sini juga dia bagi tahu predictors dan juga kita boleh katakan juga kita boleh peramal atau faktor peramal. Tapi biasanya peramal tu kita dah dapat dia punya persamaan dia. Baru kita boleh meramalkan berapa value dia. Boleh tak tak? Okey. Satu lagi soalan, semasa kita menginterpretasi data, perlukah kita masukkan persamaan-persamaan tersebut untuk regresi? Perlu tak kita nak masukkan? So dia bergantung kepada kita punya report. Kalau report kita tu kita rasa kita nak masukkan persamaan ni dan ada guna dia, kita masuklah. Kalau setakat kita nak tengok pengaruh sahaja, boleh terus ambil daripada nilai T tadi saja. Okey. Kalau nak masukkan cantiklah kan, cuma nak bagi tahu kata kita dah buat persamaan. Sebab dia dah ada value, nak masuk tak ada masalah. Dia akan keluar automatik. Kan? Okey. Okey lagi tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya daripada IPG Kampus Tuan Puan Afzan. Ya, Assalamualaikum Tuan. Saya pun pencara matematik juga. Cuma nak minta pandangan doktor. Software SPSS ni perlu tak IPGM dapatkan satu? Sebab saya tengok dalam RMK, di 1072 statistik atas tu ada SPSS. Ya, sebaiknya kita ada license lah untuk kita sendiri. Sebaiknya pakailah. Saya baru saja lepas pelajar saya yang buat statistik semester 6. Yang saya gunakan dua-dua. Kaedah gunakan formula dan juga kaedah SPSS untuk lihat ada perbezaan ke tak ke. Biasanya tally lah. Kita guna formula dia lari sikit-sikit je lah nilai dia. Okey, boleh ya Tuan? Okey, terima kasih. Ada satu soalan ni Dr. Yati. Ya saya. Daripada Leon Kontai. Ya. Dia bertanya, boleh minta penjelasan tak tentang nilai T, nilai negatif T? Okey, so T negatif. Okey, so nilai negatif kan dia yang itu dia bergantung daripada formula. Tolong tutup aja. Okey, so nilai T tu dia datang daripada formula. Okey, formula T ni dia boleh jadi negatif. Ya, dia boleh juga jadi negatif sebab mean dia ada yang kecil tolak besar akan dapat negatif. Okey, so yang itu dia kalau T ni bagi yang SPSS kita just ambil saja value dia, tetapi kalau kita gunakan dalam table, so dia ada. Ya, dalam table tu dia kalau biasanya kita buat dia punya table T. Okey. Jadi bila T tu dia boleh ada negatif. Okey, so T di sini dia boleh ada negatif, T di sini dia boleh positif. Okey, so kita tengok kita punya H0 tadi. Okey, kalau H0 kita sudah tentulah mu1 dengan mu2 kan. Okay, kalau HA pula dia ada dua. Okay, kalau mu1 tidak sama dengan mu2, dia ada two tail, dia ada dua belah. Dia boleh ada negatif, positif. Okey. Tapi kalau kita lihat HA kita tu satu hala sahaja. Okey, kalaulah mu2
mu1 kurang daripada mu2, kita yang tetapkan ya, sama ada dia kurang ataupun tidak sebagai pengkaji, dia tak boleh ada tutil. Maka di situ kalau kita lihat dia punya table dia, nanti dalam table dia tu kita akan lihat dia di sebelah kiri saja. Kalau di sini dia ada 2. Jadi belah sini kita reject H0, belah sini pun kita reject H0. Yang tengah-tengah ni gagal reject H0 ya. So kalau dia tengok di sini T kita berada di sini, contohlah negatif. Okay, kalau H0 kita tu adalah negatif kurang daripada, tengok kawasan. Yang ni dia lebih kepada manual. Kalau kawasan ni dia letak T kira kita nanti dalam bentuk formula, nilai T yang kita dapat tadi tu, yang ditunjuk dalam table tadi tu, nilai T yang kita kira ni lah. Tapi T yang sebenar kita nak rujuk adalah dalam table. Kalau table dia, kalau nak tengok, saya tunjukkan table dia. Ni kalau sebab dan tanya manual kan, saya kena contoh yang ni lah. F mana dia T. Okay. Ni nilai T dia. Okay, so nilai T tadi ni dia bergantung kepada nilai alfa dan juga darjah kebebasan dia. Jadi kena advance sikit lah. So kalau kita tengok dia punya mu1 not equal to mu2 H2 dia kena ada 2 belah. Kalau terima kalau T kira kita ada di sini atau di sini, kita tolak H0. Tapi kalau dia more than, kalau lebih besar, pula dia akan duduk di sebelah kanan. Kadang-kadang pun dia ada juga, tapi biasanya kalau kita ambil mu1 more than mu2, okey, maka dia akan duduk di sebelah kanan. Biasanya lah kalau tengok nilai T dia kalau positif kan, okey, T kira kita akan duduk di sini positif. Nilai T kira kita, kalau kawasan T kira ni lebih besar daripada T kira kita lebih besar daripada T yang kita rujuk dalam table. Okay, T kira kita dengan T critical. Okay, kalau lah T critical, T kira kita berada di sini, maka kita kena tolak H0. Ni dia yang advance lah sikit. Okay, so dia boleh, T dia boleh negatif. So jangan risau ya. So nilai tu tidak yang paling penting sekarang ni kita nak tahu dia tolak ataupun gagal menolak H9. Okey, menjawab soalan ke? Siapa yang bertanya tadi? Hello. Boleh doktor, penerangan tu jelas. Okey, baik. Terima kasih. Ada lagi tak? Cuma saya tahu one way ANOVA dengan two way ANOVA tu apa beza? Okey, kalau two way ANOVA ni tadi kita tengok, kalau one way ANOVA dia ada kolom 1, 2, 3. Kaedah 1, kaedah 2, kaedah 3, 4, 5. Okey, tapi kalau two way tu dia ada jantina pula. Contohnya lah, dia punya table tu lebih. Bila kita buat cross step kan, dia ada yang boleh ubah, macam contohnya jantina. Kita nak tengok ada beza tak kaedah 1, kaedah 2, kaedah 3 antara perempuan ke lelaki, antara bangsa ke. Tu dia punya susunan dia tu tak sama lah. Tu dia kena advance sikit lah yang tu. Okey, tapi yang kita buat tadi tu yang satu kolom tu je. Dia tak ada dah yang pun boleh ubah. Kan kalau kita buat table dalam contoh ya. Okey, tadi kita ambil kolom ni ya. Contoh, okey, kita ada kolom ni je. Okey, kaedah 1, kaedah 2, kaedah 3 ini saja. Tapi bila kita ada lebih, maka dia ada di sini pula. Dia pecah pula sini jantina, okey, itu lelaki perempuan, dia ada lagi skor-skor dia. Dia boleh pelbagai. Maknanya. Okey, boleh faham kan di situ? Boleh. Ya. Saya tengok juga ramai yang memohon bahan doktor dan bagi email, saya pun bagi juga. Ya, tak apa sebab saya dah bahasa Melayu.
Okey, so dalam idea saya memang record dan saya akan masukkan dalam channel YouTube saya, insyaAllah. Okey, nanti boleh saya akan share link dia. Okey, so kalau tak ada apa, jadi kita serah kembali kepada moderator. Terima kasih ya semua. Okey, terima kasih yang tidak terhingga kepada Dr. Nurhayati dengan penerangannya yang cukup panjang lebar, dan kita harapkan peserta semua fahamlah ya. Kalau tak faham tu mentelaahlah lagi sekali channel di YouTube Dr. Yati nanti. Okey, dengan itu saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua peserta, dan jangan lupa untuk mendaftar untuk SPLKPM dan kita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak pengurusan dan juga kepada Prospen IPG Kampus Darul Aman. Dengan itu selamat belajar untuk semua dan kita jumpa lagi. Tahniah pada yang mendapat temu juga AHP. Yang tak berjaya tu boleh mohon lagi, insyaAllah belum rezeki, insyaAllah akan ada rezeki tu. Rezeki tak pernah salah alamat. Okey, terima kasih. Itu saja setakat ini. Terima kasih.